Dalam sejarah negara kita belum pernah Sabah diberikan perhatian oleh rakyat. Dan di mana-mana kita pergi, kita kata dari Datu ke Kota Kinabalu, ke Keningau, ke Papan, ke Beaufort, ke Kuarang, ada kebangkitan rakyat. Dan ini telah menyaksikan semangat perubahan yang baru. Bila kita letak terpampang gambar-gambar himpunan rakyat begitu, menyebabkan UMNO, BN dan khusus Datuk Najib goyang. Itu yang kita nyanyi. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabahlah hilang. Ini mengikut sangat tentang 1, 2, 3. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabahlah hilang. Kalau Sabahlah hilang, UMNO meraya. Dia tumpu kekuatan di Sabah. Tadi kita dengar ucapan pilihan awal tadi, YB Siang menyebut bagaimana kekuatan. Istilah tsunami politik itu dia gunakan sejurus selepas 2008 kemenangan Pakatan Rakyat. Tetapi tsunami itu tak sampai ke pantai Sabah. Tapi sekarang ini, terutama bila ada beberapa kejutan, termasuk Datuk Tumering dan Datuk Lajim, ini kejutan ini menyebabkan kebangkitan itu nampak lebih hebat di Sabah daripada kebanyakan yang lain. Sebab itu fenomena ini kita sebut kebangkitan rakyat. Ini bukan ya Pakatan Rakyat kerjasama kita lihat di antara DAP, PAS, keadilan. Ini seperti mana berlaku di negeri juga. Ini hanya menterjemahkan perasaan aspirasi rakyat. Tapi puncanya adalah kebangkitan rakyat. Orang Sabah tahu yang sudah minta ini. Kalau tanya orang di Kadazan, Keningau, di Siangan, dia bukan minta tanah orang. Dia minta haknya dipertahankan. Masalah orang yang menganggur, dia tidak minta elang yang dipenuhi oleh orang lain yang kerja. Dia hanya minta haknya supaya dapat peluang pekerjaan. Syarikat-syarikat minyak yang dapat kontrak berbilion-bilion. Sekarang ini Sabah peluang minyak. Tetapi syarikat minyak itu tak ada langsung kaitan dengan kepentingan rakyat atau kepakaran Sabah. Ini diberikan perhatian. Bila ini tidak ada maknanya, tidak ada keupayaan anak-anak muda, profesional Sabah untuk meningkat. Selamanya begitu. Siapa yang akan dapat? Kencana Petroleum, anak Tun Mahathir. Dia yang dapat kontrak berbilion-bilion. Sapura, anak Datuk Daulah Badawi, Tun Daulah Badawi. Anak orang Sabah hidup Sabah. Sabah mana hidup? Kalau cakap pada orang Melayu, dia hidup Melayu. Melayu mana yang hidup? Keluarga orang-orang kaya. Sebab itu saudara, dalam politik ini kita jangan tertipu. Saya semalam saya baca ada penyair Inggris yang di antara saya minati, T.S. Eliot. Dia kata sejarah ini kita harus paham. Kata T.S. Eliot, sejarah ini, history may be suffered, history may be free. Itu kita pilih. Kita belajar sejarah pengalaman yang lalu untuk mengekalkan kita dalam keadaan lama sebagai hamba. Kita merdeka. Betul, negara merdeka. Siapa tentukan balak yang dipersiapkan? Kita tak langsung tak ada suara. Uang ratusan juta dikeluarkan, langsung tidak ada suara. Negara merdeka, tetapi kita sebenarnya hamba. Ini dia katakan sejarah yang kita perlu, yang kita perjuangkan. Kemerdekaan yang kita bicarakan. Lagu merdeka
yang kita nyanyikan tidak memberikan makna kepada rakyat terbanyak. Jadi history can be softened karena kita kekalkan yang kita kata royalty 5%. 5% itu dan untuk 10 tahun jumlahnya bilion ringgit. Tetapi kehidupan rakyat Sabah di bawah dengan 10 bilion ringgit tidak boleh saing dengan kehidupan anak Pulau Pinang. Apatah lagi di bawah Pakatan Rakyat yang Ketua Menteri sekarang, Lim Guan Eng. Ataupun kedudukan Selangor yang langsung tak ada minyak. Kelantan yang miskin yang harus dapat 5% tapi tak dapat. Tetapi perhatian, keprihatinan kepada orang di bawah itu di tiap kampung diberi perhatian. Sabah dengan 10 bilion tak menunjukkan kesan. Sebab itu bila kita fikir semula kali, kita teliti, kita rasa tidak adil. Ini ada orang kata cara kita nak kawal hati orang Sabah, maka kita janji 20%. Tak betul. Terengganu yang di bawah Barisan Nasional sekarang ini, kita janji 20%. Kelantan kita janji 20%. Prinsipnya ialah negara pengeluar minyak, negeri yang mengeluarkan minyak. Karena kalau tidak, keadaan sekarang negeri itu terkaya, rakyat diparas kemiskinan. Yang anehnya, yang paling miskin yang tertolong hidup. UMNO paling miskin. Saya pergi hari itu di Kemaman dengan bas, yang kita jelajah rakyat dengan bas. Dia pas berhenti lepas rumah jemaat di padang kecil. Oleh kerana kita sampai di situ, Barisan Nasional pasang bendera. Kebetulan depan stage bas itu, bendera dipasang di rumah yang paling daif dan robek Barisan Nasional. Jadi saya kata ini cukuplah untuk memberi perhatian kepada kita. Orang paling miskin dijadikan mainan perkakas untuk golongan kaya rasuah terus berkuasa. Sebab itulah saya percaya sekiranya rakyat sedar, kita boleh patuh. Kerana T.S. Eliot selain mengatakan sejarah boleh menjadi sabda, sejarah juga boleh membawa kepada freedom. Kita tengok sejarah kita bergelut di bawah grup penjajah Inggris, kita bergelut bila ada pertarungan kuasa di kalangan kelompok-kelompok tanpa anggaran yang jelas. Saya tidak pertikaikan jasa dan khidmat pembesar-pembesar dulu. Ketua-ketua kita dulu masih banyak berjasa. Ketua orang Islam, ketua orang Kadazan, ada jasa. Merdekakan negeri kita, berikan dignity, maruah kepada kita. Tetapi rakyat tak tahu apa agenda yang jelas. Ini bezanya dengan Pakatan Rakyat. Kita kata we don't take our people for granted. Kita mau sokongan, we don't take you for granted. We want to support, we work with you, understand your issues, listen to your problems, and craft a program that you want and we agree. And this is the contract yang kita sign dalam buku jingle, dalam kontrak sosial di antara rakyat dan bakal kerajaan Pakatan Rakyat.